Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tingkatan 2 SMK Bandar Bukit Kayu Hitam. Okey, baiklah untuk hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita iaitu bab 8 graf fungsi nah. Okey, cuma hari ini kita akan fokus kepada jenis-jenis graf fungsi yang ada dalam graf tersebutlah. Dan juga untuk topik ni saya akan tunjuk benda yang simple saja nah. Jadi minta walaupun simple tolong tengok dan juga fahami betul-betul jenis-jenis graf tersebut. Sebabnya topik yang selepas daripada kita belajar hari ni, okey, dia akan menentukan bagaimana kamu nak tafsir graf tersebut. Bila kamu tengok graf tu nama dia kamu dah tahu. Tapi kamu nak tafsir tu macam mana? Yang itu kita akan belajar selepas daripada topik ni. Jadi untuk hari ni topik santai saja, topik yang memang nampak macam senang lah, tapi tolong fokus untuk memahami apa itu jenis-jenis graf fungsi. Okey, baik, kita tengok apa itu graf fungsi yang kamu dah belajar tu, iaitu graf yang mana kamu dah lukis kan, kamu dah kira, kamu dah lukis. Di mana kamu dah lukis baru ni kamu lukis yang itulah yang ada fungsi itulah. Fungsi dia macam-macam. Ada y sama dengan 2x tambah 5 dan sebagainya tu. Okey, itu dinamakan fungsi-fungsi yang ada dalam graf. Dan bila graf tersebut berjaya dilukis menggunakan fungsi-fungsi tersebut, dia ada nama-nama dia. Nama khususnya, iaitu kita kena kenali graf-graf tersebut. Bila kita sambung titik-titik tu, apa jadi pada graf tersebut, bentuk apa jadi. Bentuk tu dah kita akan tahu hari ni, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis graf yang ada dalam graf fungsi ni. Okey, bentuk yang pertama dia ada sini ya. Kita kena faham di sini. Okey, graf yang pertama adalah graf fungsi linear, di mana garisan yang terbentuk yang kita cantum tu hasil daripada fungsi yang kita kira tadi x dan y tu dalam jadual nilai tu. Okey, kita akan dapat garisan ni, garisan yang straight line ni. Straight line macam ni, straight line ke bawah, straight line lintang, straight line tu. Macam straight line tu lurus, garisan lurus ni maksud dinamakan graf linear. Dan yang kedua, graf kuadratik, di mana kita akan dapat bentuk u ni sama ada u ataupun bentuk n tu. Kita akan dapat kuadratik. Dan sebenarnya graf fungsi kubik, di mana kita akan jumpa graf tu dia akan bentuk beralun sikit. Tapi bentuk yang real tu kita akan tengok lagi untuk dalam bentuk atas graf tu macam mana. Okey, ini secara teori saja nah. Okey, yang keempat kita akan jumpa graf salingan. Ni salingan, di mana kita tengok fungsi ni pun kita dah tahu dia akan bentuk salingan lah. Okey, fungsi tu nak baca macam mana tafsir tu nanti topik ke depan kita akan buat untuk topik dia punya tafsiran kepada graf-graf bentuk ni tersebut. Okey, jadi untuk hari ni kita tengok secara realnya dalam bentuk atas graf bagaimana terjadinya bentuk-bentuk ni. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Fungsi yang pertama iaitu daripada contoh nombor 5, kamu rujuk dalam buku teks. Buku teks kamu di muka surat 153 dan seterusnya sampai ke belakang tu 160 lebih saya. Okey, bermula dengan 152 tu dan 53 tu. Okey, kamu tengok contoh nombor 5. Contoh nombor 5 tu dan tu pengiraan dah bagi siap dah. Saya tak mau tunjuk pengiraan tu, jadi kamu dah cuba boleh try sendiri. Kita nak tengok bentuk dia hanya saja. Bila kita dah kira, kita dah buat atas ni, kita dah buat nilai dia, kita nak plot dia punya dalam atas graf. Okey, bentuk dia akan jadi bentuk apa? Bentuk dia jadi macam ni. Maka kita akan plot ikut tertib dia, ikut tertib dia semua ni, dan kita akan dapat garisan ni straight line, garis lurus. Bila macam ni, maksud dia nama graf ni, nama dia graf fungsi linear. Linear ni bermaksud lurus lah. Garisan tu lurus saja, tak bengkok. Okey, ini namakan linear. Okey nah, saya harap untuk yang contoh ni boleh faham lah. Bila kamu buat dia punya fungsi ni masuk dalam jadual nilai, maka kamu akan cantum titik-titik ni, maka kamu akan dapat macam ni, dinamakan fungsi linear. Okey, macam mana nak tafsir nanti kita akan buat untuk kelas seterusnya. Okey, yang kedua tadi kita belajar semua 4 kan. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, okey, yang kedua iaitu contoh nombor 6. Contoh nombor 6 ni, okey, boleh bagi fungsi macam ni. Di fungsi dia. Okey, jadi bentuk dia dapat macam mana? Dia akan dapat macam ni. Bila dapat macam ni je, automatik dinamakan fungsi ni fungsi kuadratik. Okey, ini dinamakan fungsi kuadratik. Okey. Bentuk macam ni lah. Ingat bentuk lah. Tadi bentuk straight line tadi linear. Kalau bentuk macam ni, dinamakan bentuk kuadratik. Okey, seterusnya yang ketiga lah. Topik ni pendek ya, tak risau. Okey nah. Yang ketiga, dinamakan dalam contoh nombor 7 tu, kamu tengok dia bentuk dia macam ni lah fungsi dia.
Y sama dengan 12 tolak X kuasa 3. Okey, di sini dia akan membentuk situasi macam ni. Kalau kamu tengok di sini, dapat cantum titik ni, dapat bentuk yang macam ni. Jangan kata silap lah, silap graf ni. Tak silap, ni nama dia, ada fungsi dia dah. Kalau kamu dapat macam ni, dinamakan fungsinya iaitu fungsi kubik. Di sini nak faham dia senang. Bila ada kuasa 3 ni, biasanya dia akan dapat macam ni lah bentuk dia. Ni secara teori dia macam tu. Dia kadang-kadang dapat sebelah ni, kadang-kadang dia dapat sebelah sini. Dia ikut dia, kadang-kadang dia di bawah ni, kadang-kadang dia di atas ni terus ke bawah. Tapi bentuk dia, kalau dapat bentuk macam ni, dinamakan fungsi kubik. Ni yang ketiga lah. Fungsi yang ketiga itu fungsi kubik. Okey, fungsi yang terakhir untuk hari ni. Okey, fungsi ni. Okey, ini dinamakan fungsi fungsi apa ni? Kalau ada macam ni, fungsi salingan. Okey, nak dapat bentuk macam ni. Bentuk yang macam ni dia dapat dua-dua belah. Belah sini pun dah dapat, belah ni pun dah dapat. Maksud dia di sini kadang-kadang dia bertentang belah sini. Itu dinamakan fungsi salingan. Kadang-kadang dia kiri kanan. Dia macam-macam. Jadi dia bentuk dia asing, dia tak cantum terus. Jadi kita akan dapat dinamakan ni graf fungsi salingan. Okey, ini dinamakan fungsi salingan sebab dia tak bercantum. Dia kadang-kadang bertentang, kadang-kadang tentang sebelah ni, kadang dia sebelah menyebelah. Okey, itu dia punya keadaan dia lah. Okey, jadi kita hari ni dah belajar 4 jenis fungsi graf fungsi dah. Jadi fungsi yang pertama fungsi linear, yang kedua fungsi kuadratik, yang ketiga fungsi kubik, yang keempat fungsi salingan. Okey, jadi selesai untuk jenis-jenis graf fungsi. Jadi esok nanti masuk topik yang baru berkenaan dengan bagaimana kita nak tafsir semua bentuk-bentuk ni. Jadi bentuk tu kamu kena faham lah. Jangan nanti bila masuk bab tu saya bab fungsi salingan. Jadi kamu tak tahu apa tu salingan. Okey, salingan bentuk macam mana tak tahu. Jadi kena set dalam kepala otak kita, kena set dalam kita punya pengetahuan kita di mana bila sebut fungsi salingan dia bentuk dia macam ni lah. Kalau linear dia straight line. Kalau kuadratik dia bentuknya bentuk yang melengkung, buncung tu. Ke atas ataupun ke bawah macam U ataupun N. Okey, itu dia punya kuadratik. Kalau kubik tadi dia bentuk macam L tu, macam apa? Garisan lembut-lembut tu. Garisan yang boleh lentok tu. Itu dinamakan kubik. Okey, jadi selesai untuk kelas kita pada hari ini. Jadi saya mohon kepada kamu semua lah untuk isi kehadiran, jangan tak isi. Isi kehadiran dan juga jawab sikit soalan dalam PVD dalam tu. Dan untuk kamu punya penilaian. Jadi semoga kita semua dilindungi Allah Ta'ala daripada wabak coronavirus ni. Dan juga bagi yang belum ambil suntikan vaksin tu, setujulah untuk divaksin lah. Sebab ini salah satu kita langkah pencegahan. Jadi cucuklah vaksin tu. Benda free, orang bayar, orang bagi free, ambil cucuk. Jangan nanti sampai satu tahap nanti kita terpaksa bayar pula untuk benda-benda macam ni. Jadi ambil peluang ni dan juga kita cubalah ikhtiar kita untuk cuba mencegah. Bukannya tak boleh kena lah virus tu boleh kena, macam kita duk tengok dalam TV semua tu boleh kena lagi, tapi sekurang-kurangnya kesan kepada kita tu akan menjadi semakin kurang lah sekiranya kita dah divaksin. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih dan juga jangan lupa lah kita akan ada ujian akhir tahun, taksiran akhir tahun yang akan dibuat pada akhir hujung bulan 10 ni insya-Allah. Jadi sebelum cuti lah. Jadi bersiap sedialah untuk ujian tersebut dan pastikan ulang kaji lah apa yang kita dah pelajari. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah pada kelas akan datang. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.